sepatutnya kerajaan ini berundur secara terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang Dipertua, saya mengucapkan terima kasih di atas peluang yang diberikan untuk membahas belanjawan ini dari peringkat dasar yang saya bermula dengan tarikh 23 hari bulan Oktober 2020 yang amat berhormat Perdana Menteri telah pergi ke istana untuk memohon darurat dilakukan dalam negara kita. Saya rasa sebagai bekas Menteri Kabinet, saya faham the spirit of Kabinet. Dalam mesyuarat Kabinet itu mungkin Menteri-Menteri memberikan nasihat, Perdana Menteri memerlukan nasihat untuk dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk darurat dilaksanakan dalam negara kita. Pada 25 hari bulan Oktober 2020, Yang di-Pertuan Agong telah memberikan keputusan menolak permohonan Perdana Menteri. Sebagai seorang lawyer, Datuk Yang Di-Pertua, yang kita sedikit sebanyak faham tentang budaya Westminster yang berlaku dalam parlimen negara-negara Commonwealth. Apa maknanya seorang yang bernama Perdana Menteri berjumpa Queen ataupun Yang di-Pertuan Agong dalam negara kita dan nasihatnya ditolak? Ini suatu makna yang besar dan pertama kali berlaku dalam sejarah negara Malaysia sejak merdeka. Nasihat seorang Perdana Menteri itu ditolak oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. By right, sebenarnya kerajaan ini telah jatuh. Itu amalan dalam Parlimen Commonwealth, dan saya membuat sedikit rujukan Datuk Yang Di-Pertua yang berlaku di Australia tahun 75 bila Wakil Queen Governor General Sir John Kerr telah memecat Perdana Menteri Gough Whitlam apabila berlakunya krisis di Senat dan di Dewan Rendah. Dan bukan satu perkara yang baru yang berlaku dalam negara kita dan juga negara-negara Commonwealth. Maka dengan sebab itulah saya sangat mempertikaikan saiz kabinet yang besar itu yang menelan belanja dalam bajet tambahan sebanyak 7.18 bilion untuk menambah kementerian-kementerian yang tidak sepatutnya wujud. Tetapi besarnya saiz kabinet itu tidak dapat memberikan nasihat yang betul pada saya sebagai bekas menteri dalam kabinet kepada Perdana Menteri. Apabila Yang di-Pertuan Agong menerima Perdana Menteri dan gerombolannya, saya difahamkan IGP, Ketua Turus Tentera, Menteri-Menteri Kanan, DG Kesihatan untuk melaporkan dan untuk convince Yang di-Pertuan Agong. Mungkin juga kerana itu baginda yang biasanya Yang di-Pertuan Agong menggunakan diskresinya sendiri. Tetapi dalam peristiwa pada 23 hari bulan Oktober itu, Yang di-Pertuan Agong telah memanggil semua raja-raja Melayu. Dan ini mungkin baginda mengamalkan dengan izin two heads better than one. Kerana untuk memutuskan satu keputusan yang besar. Tidak ada bencana besar, tidak ada berlakunya letupan gunung berapi, tidak adanya berlakunya pencerobohan tentera asing ke dalam negara kita, tapi negara nak didaruratkan. Ini suatu pukulan moral bagi saya yang paling hebat yang mungkin berlaku dalam sejarah Commonwealth, dalam negara kita dalam sejarah moden, yang sepatutnya mereka faham apa yang mesti mereka lakukan. Saya memilih bahasa Melayu yang terkenal dengan keindahan kesopanannya. Sepatutnya kerajaan ini berundur secara terhormat. Maka dengan itu, Datuk Yang Di-Pertua, lahirlah manifestasinya bajet.
ataupun belanjawan yang saya anggap half cook dengan izin ataupun half past six, yang langsung tidak mengambil kira apa yang berlaku di bawah, rakyat yang susah. Sepatutnya setelah mendengar perbahasan ahli parlimen yang pada kali ini saya rasa bukan hanya suara pembangkang, suara pekan, suara Langkawi dan suara daripada UMNO sendiri, Datuk Yang Pertua, memberikan pandangan-pandangan yang saya anggap konstruktif, yang memberikan laluan luas untuk mereka memperbetulkan kesilapan yang ada dalam belanjawan. Tetapi semalam 15 hari bulan November, Menteri Kewangan keluar dengan satu kenyataan bahawa sekiranya belanjawan ini tidak diluluskan, maka pegawai kerajaan tidak mungkin dapat dibayar gaji. Kenyataan apa ini? Come on. Let's be professional. Bukan semua sini bodoh, Datuk Yang Pertua. We are not stupid. Pembangkang membuktikan dalam bajet tambahan, kita very objektif. Untuk meluluskan kabinet yang besar itu, yang bernilai 7.1 bilion itu, kita lawan. Kenapa? Tak perlu. Rakan saya, seorang wanita dari Bakri, jaga 3 kementerian, seorang diri. Dia pecah jadi 3. Kita lawan kerana we are very objektif. Tetapi untuk COVID, untuk belanjawan, untuk rakyat, untuk kita perangi COVID yang berjumlah 1.77 bersama dengan pengajian tinggi, bersama dengan kesihatan 1.18 bilion, kita sokong. Saya rasa Yang Di-Pertuan Agong juga mendengar perbahasan dalam di Parlimen. Kerana ada satu surat yang keluar dari istana pada itu. Saya rasa dalam sejarah Commonwealth berlaku the so-called intellectual discourse. Queen, mana-mana king dalam negara Commonwealth ini, bila berlaku perbahasan, ia tidak dianggap derhaka. Saya harap tidak ada blogger-blogger murahan yang mengatakan ini cuba menderhaka pada Yang Di-Pertuan Agong, tidak. Tetapi saya mahu menyatakan di sini, jangan ada politikus yang bergayut di pagar istana meraih simpati untuk kepentingan diri sendiri. Ini tidak boleh kita izinkan. Yang Di-Pertuan Agong menyaksikan kita berbahas secara objektif. Kita hanya mahu moratorium itu dilaksanakan. Kita mahu subsidi upah itu dilanjutkan. Kita mahu supaya apa yang rakyat perlu pada hari ini diberikan. Dan sepatutnya setelah mendengar ucapan ahli parlimen, Menteri Kewangan semalam memberikan satu kenyataan yang pro rakyat. Memberikan ucapan yang concern tentang perkara-perkara ini. Saya tak nak petikai, dia bukan orang politik, dia orang baru, itu bukan isunya. Nak jadi menteri ini bukan hanya perlu cerdik, tapi perlu empathy itu kepada rakyat yang sedang bertarung dengan nyawa mereka di bawah. Dan Menteri Kewangan boleh menyatakan kenyataan polisi, membuat policy statement untuk akur dengan moratorium. Ini tak payah rujuk kepala sana, kepala sini di peringkat jabatan kuasa. Tak perlu. Tak perlu kelulusan dalam parlimen. Dia perlu kenyataan polisi. Seorang Menteri Kewangan boleh menyatakan, demi rakyat, saya peka dengan perbahasan ahli parlimen di sebelah kerajaan, di sebelah pembangkang, maka saya mengambil perhitungan, kalau tidak pun mendengar dengan teliti tentang moratorium subsidi upah dan seumpamanya. Bukan ugut macam nyata semalam. Takkan nak balik bilik kuliah balik, bukan itu. Now we are here. Sekarang anda sebagai Menteri Kewangan dalam parlimen. Ini penting supaya kita melihat pada masa akan datang
tidak berlaku lagi perkara-perkara yang seperti ini. Dan apa yang berlaku pada 25 hari bulan ini? Akan diundi. Rakyat menunggu kita nak undi atau tidak. Kita ingin mendengar sama ada yang Perdana Menteri boleh membuat polisi statement bila-bila masa. Menteri-menteri kanan boleh membuat statement polisi bila-bila masa. Menteri Keuangan pada at any time boleh membuat kenyataan. Yang paling tidak pun menunjukkan bagaimana kita bersama di dalam pertarungan COVID ini. Seorang rakyat Singapura meninggal dunia, membunuh diri, terjun bangunan. Rakyat saya di Pulai, kalau ikut motosikal, kita orang Johor, setiap pagi hampir 300,000 motosikal ke Singapura. Ada di kalangan mereka yang ditahan, masih di sana lagi. Kita kenakan pula suatu fund ataupun suatu yuran untuk mereka mengambil kesihatan COVID test lagi bila balik ke Tambak Johor. Jasa diberikan hampir sampai 80 juta. Apa ini? Ini bukan masa nak bermain dengan api perkauman. Ini bukan masa kita nak bermain dengan sentimen agama. Cukuplah. Masa kami di sana dulu, kes Adib dipolitikkan. Mana dia keadilan untuk Adib? Orang Melayu dibunuh. Sekolah Cina, Vernacular nak ditutup. RUU 355. Semua dipolitikkan. Dah duduk di sana? Di mana? Di mana isu-isu ini semua? Melainkan kita faham pada hari ini hanyalah politik membakar semangat agama dan perkauman. Paling tidak pun Datuk Mertua Pakatan Rakyat menerima kepanasan ini sehingga kami jatuh. Kami tak malu mengaku keserangan politik ini. Sebab itu bagi saya apa yang berlaku pada 25 hari bulan ini adalah penting. Pekan dah membuat suatu isyarat. Yang lain telah buat bersyarat. Kita boleh terima dengan syarat rakyat didahulukan. Tapi kalau jatuh, belanjawan ini kalah, apakah sekali lagi darurat akan dipohon? Kembali kepada semangat Commonwealth. Nak darurat, jumpa Agong, Agong tolak. Belanjawan jatuh, jumpa Agong, tak darurat lagi. Atau Parlimen nak dibubarkan. Apa cerita nanti? Saya ingin membuat unjuran pemikiran ini supaya kita bersedia. Kita bersedia, kalau benar kalah, surrenderlah dengan baik. Berilah kepada mereka yang berhak. Yang sana pernah jadi menteri, kita pun pernah jadi menteri walaupun 2-3 bulan. Datuk pun pernah jadi menteri-menteri di sini. Kita biasa, biasa. Pandai sama pandai, semua ada ijazah, semua ada PhD. Yang penting kejujuran. Amanah ingin menekankan di sini, sekiranya berlaku pertukuran kerajaan, yang penting amanah menjunjung tinggi integriti. Amanah bersama dengan mereka yang mau membuat reformasi. Semangat reformasi yang ditiupkan bersama dengan kita. Tapi amanah tidak setuju sekiranya dalam perjalanan ini kita mengambil perompak dan penyamun bersama dengan kita. Itu tidak boleh. Nabi SAW sangat objektif. Dalam perjalanan hijrah, Nabi menerima apa yang dikatakan pertolongan daripada orang bukan Islam. Tetapi Nabi tidak menerima gulung-gulungan perompak penyamun walaupun mereka beragama Islam. Itu tidak boleh. Itu asabiyah namanya. Mengumpulkan satu bangsa, ketuanan itu, ketuanan ini untuk menegakkan kezaliman. Ini tidak boleh. Tetapi Nabi menerima apa yang dikatakan Hizbul Fudul.
satu perjanjian antara Nabi dengan orang-orang Mekah walaupun orang bukan Islam. Menjaga kepentingan harta orang bukan Islam. Nabi bersama kerana menghimpunkan manusia-manusia yang amanah, yang ada integriti walaupun mereka Islam dan mereka bukan Islam. Konsep ini mesti harum dalam parlimen ini, insya-Allah. Konsep ini mesti segar dalam negara Malaysia, insya-Allah. Dan sumpah kami sebagai ahli parlimen ialah untuk mempertahankan perlembagaan, mempertahankan demokrasi berparlimen, mempertahankan raja-raja Melayu, dan mempertahankan negara daripada mereka yang dianggap khianat, mereka yang dianggap menyeleweng harta negara yang menyebabkan negara terkesan pada hari ini. Kerana itu, Datuk Yang Pertua, peluang yang diberikan. Terima kasih. InsyaAllah kita bersama negara Malaysia.